untuk menggariskan, untuk memberikan penerangan kepada kita tentang langkah-langkah yang sudah dan akan diambil oleh pihak kementerian bagi mengatasi masalah ketidakseimbangan gender dalam semua kemasukan penuntut baru ke IPTA, terutamanya yang melibatkan penuntut lelaki. Kerana kita dapati sejak akhir-akhir ini berlaku kekurangan yang agak ketara kemasukan penuntut lelaki ke IPTA dan IPTS. Kerana dan juga adakah pihak kementerian bercadang untuk membina IPTA baru bagi mengatasi masalah kekurangan tempat menjelang tahun 2020. Satu lagi, Tan Sri Yang Pertua, tadi Timbalan Menteri ada menyatakan tentang penawaran untuk sesi yang 2013 berlaku penawaran tempat 58.9% untuk bidang sains dan 41.1% untuk bidang sastra. Adakah penawaran itu diterima pada kadar yang sama? Maksudnya pengisiannya itu adakah pada peratusan yang sama? Itu saja. Terima kasih. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Terima kasih, Yang Berhormat. Ketidakseimbangan gender kita sedia maklum. Pengambilan IPTA ini berdasarkan kepada merit. Kita seperti mana yang sedia maklum, kita telah menawarkan lebih kurang 60 pemohon sendiri 68,000 intake 2013-2014 dan kita yang layak 57,000. Dan apabila kita mengambil pengambilan, kita tidak lihat dari segi gender. Siapa yang layak berdasarkan merit, kita ambil. Mungkin pelajar-pelajar lelaki ini mungkin minat dalam bidang-bidang yang lain. Mungkin dalam bidang vocational, lebih hands-on skill dengan izin. Tetapi ini kita sedar dan kita sedang mengambil tindakan yang sewajarnya untuk memastikan lebih ramai lagi pihak mahasiswa-mahasiswa baru lelaki ni ambil peluang dalam IPTA. Kita tidak apa-apa halangan bagi mereka. IPTA baru buat masa ini saya tidak ada maklumat. Kalau ada maklumat yang terkini boleh saya berkongsi dengan yang berhormat. Satu lagi soalan saya kurang jelas. Mohon Yang Berhormat dengan izin Tan Sri untuk Yang Berhormat Senator untuk memberi penjelasan. Tadi Timbalan Menteri ada menyatakan dalam sesi jawapan yang pertama tadi, kita hanya kekurangan 1.1% untuk mencapai apa yang kita katakan sebagai kemasukan menjelang negara maju. Soalan saya yang tadi ialah, itu penawaran, tapi adakah penerimaannya diisi atau tidak dalam kadar yang tersebut? Terima kasih Yang Berhormat Senator, terima kasih Tan Sri. Ada. Kita ada cadangan, penawaran dan penerimaannya ada di sana. Kekurangan itu kita sedar, malah kita telah menambah baik berbanding kepada 2012 dan 2013. Apabila kita menawar dalam bidang sains 51%, 57% dan kali ini telah naik 58%. Dalam bidang sastra pula tahun 2012-2013 kita menawar 43%, tahun ini 41%. Maka ada perbezaan, ada penerimaannya. Maka kita dalam track dengan izin yang betul untuk memastikan kaedah ataupun nisbah 60-40 ini dapat dilaksanakan dalam masa yang terdekat. Kaedah-kaedah strategi perancangannya seperti mana yang saya telah katakan tadi. 15 perakuan telah kita cadangkan. Dan apabila 15 perakuan ini dan penambahan ini juga saya nampak kerana penerimaan 15 perakuan ini. Dan kita akan meneliti dan menambah baik lagi. Dan saya rasa amat confident dengan izin bahawa kementerian akan memastikan kita mencapai 64 ni. Kalau boleh saya rasa tahun depan pun kita dah capai 64 pula. Terima kasih. Hormat dan Speaker, terima kasih Muhammad. Silakan soal tambahan Dr. Firdaus. Terima kasih Tan Sri Yang Di-Pertua kerana memberi saya peluang untuk mengemukakan soalan tambahan. Pertama sekali saya ingin menanyakan, sekiranya laporan jawatan kuasa yang disebut oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi dapat diperoleh, dapat diberikan kepada yang meminta, yang berminat. Itu satu. Kemudian tadi Yang Berhormat Menteri mengatakan
laporan cadangan daripada laporan jawatankuasa itu perlu dilaksanakan. Ini perlulah, tapi sudahkah dilaksanakan? Itu yang nak saya tanya. Tapi lebih penting dari itu, yang saya ingin tanyakan, yang ingin saya kemukakan ialah sekiranya jawatankuasa berkenaan dalam obsesi untuk menambah bilangan pelajar-pelajar di bidang sains dan teknologi itu, dua perkara diambil perhatian. Satu, tidak mencuri, quote unquote, dengan izin, pelajar-pelajar yang pencapaiannya bagus di bidang sains sosial untuk disalurkan ke sana. Kerana kita takut nanti kalau dengan obsesi kita terhadap bidang sains dan teknologi ini, bidang sains sosial, sastra dan sains sosial ditinggalkan kepada pelajar-pelajar yang prestasi akademiknya kurang. Sehingga bidang ini akan ditangani oleh individu-individu yang kurang berkelayak kemudian hari. Jadi itu yang saya takut, yang saya harapkan supaya dalam obsesi mendapatkan memenuhi sasaran 60% ini, 60% ini, jangan hendaknya pelajar-pelajar yang yang sepatutnya patut disalurkan ke bidang sains sastra dan sains sosial minta maaf menggunakan perkataan diambil atau dicuri gitu. Jadi itulah antara perkara-perkara yang saya ingin kemukakan. Satu, sama ada laporan jawatankuasa dapat kita peroleh. Kedua, sama ada jawatankuasa ini menyedari bahawa bidang sastra dan sains sosial perlu juga diberikan kepada pelajar-pelajar yang prestasi akademiknya lebih tinggi. Terima kasih. Terima kasih, Tan Sri Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Senator Datuk. Laporan jawatankuasa ini boleh diberi kepada mereka yang memerlukan. Saya akan berikan senaskah kepada Yang Berhormat Senator Datuk serta dengan 15 perakuan yang telah kita laksanakan dan akan laksanakan. Tak apa, saya akan hantar. Mungkin perlu peringatan tapi rasa tak perlu kot. Terima kasih dengan izin. Obsesi jawatankuasa? Tidak sama sekali. Kerana jawatankuasa ini mengambil maklumat dari pelbagai pressure group dengan izin. Kita telah mendapat maklumat-maklumat daripada agensi bukan kerajaan, daripada pihak swasta, kementerian, pakar-pakar dari universiti. Hasrat mereka ikhlas. Hasrat mereka untuk melihat lebih ramai lagi pelajar-pelajar kita memberi tumpuan kepada bidang sains daripada sastra. Itu hasrat ikhlas. Maka obsesinya tidak, tapi kita hanya ikhlas untuk memastikan 64% nisbah ini dilaksanakan dalam masa yang telah kita tetapkan. Tetapi saya ambil kira nasihat Yang Berhormat Senator Datuk untuk bagi pihak kementerian dan juga diri saya. Nasihat Yang Berhormat Datuk itu bernas, saya ambil kira dan akan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya supaya tidak ada berlaku segala apa-apa yang tak betul lah dalam proses pengambilan ini. Terima kasih Yang Berhormat Senator Datuk. Cukup ayat. Cukup. Kita beri kepada pertanyaan seterusnya. Pada pertanyaan ke-12, Datuk Muhammad Olian. Terima kasih Tan Sri Yang Ketua. Saya kemukakan soalan nombor 12. Selamat pagi Tan Sri Yang Ketua. Terima kasih kepada Datuk Senator yang menanya. Tan Sri Tuan Yang Ketua, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah menerusi Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA selaku agensi yang bertanggungjawab terhadap keperluan masyarakat orang asli telah menyediakan kemudahan perumahan yang selesa dan selamat menerusi pelaksanaan program bantuan rumah PBR kepada masyarakat orang asli meliputi Bina Baru dan Baik Pulih. Bermula rancangan Malaysia ke-8 sehingga kini, sebanyak 13,632 projek PBR telah dilaksanakan kepada masyarakat orang asli, melibatkan peruntukan berjumlah ringgit Malaysia 235.4 juta. Isu-isu berkaitan keperluan kediaman yang selesa kepada masyarakat orang asli juga telah dibincangkan di dalam makmal program transformasi kerajaan GTP 2.0 pada 23 April hingga 31 Mei tahun 2012
yang telah dikelolakan oleh pemandu. Hasil daripada GTP 2.0 tersebut, satu inisiatif telah diambil menerusi pelaksanaan projek Rumah Mesra Rakyat RMR. Pelaksanaan Rumah Mesra Rakyat ini adalah menerusi kerjasama Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB. Projek-projek di bawah GTP 2.0 ini bermula pada tahun 2013 hingga 2015. Untuk maklumat yang berhormat Datuk Senator, kementerian ini menerusi jaguar mensasarkan sebanyak 337 unit Rumah Mesra Rakyat RMR akan dibina sepanjang tempoh 3 tahun. Tersebut iaitu 100 unit pada tahun 2013, 100 unit pada tahun 2014 dan 137 unit lagi pada tahun 2015. Sebagai pilot project, sebanyak 100 unit rumah akan dibina pada tahun ini, iaitu sebanyak 55 unit di negeri Pahang dan 45 unit di negeri Johor. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 10 permohonan di Kampung Api Larat, kawasan Parlimen Pekan di Pahang, telah diluluskan dan sedang dilaksanakan. Manakala baki 90 unit lagi, kementerian ini menerusi jaguar telah mengadakan perbincangan lanjut bersama Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB bertujuan agar dapat memberi peluang lebih ramai masyarakat orang asli untuk memiliki kediaman yang lebih selesa. Usaha-usaha penambahbaikan syarat-syarat pemilikan rumah mesra rakyat sedang giat dilaksanakan dari masa ke semasa, khusus kepada masyarakat orang asli. Pihak kementerian yakin perkara ini akan dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin dengan mengambil kira kepentingan kedua-dua pihak. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Mohd. Soal tambahan, Yang Mohd Datuk Olian. Terima kasih Tan Sri Yang itu dan terima kasih kepada Yang Mohd Menteri, dan juga saya nak ucapkan tahniah kepada Yang Mohd kerana dilantik sebagai Timbalan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Soalan tambahan saya, rumah mesra rakyat ni memerlukan syarat bahawa tanah itu mesti ada hak milik. Jadi oleh sebab itu akan menjadi kesukaran kepada masyarakat orang asli kerana kebanyakan penempatan mereka tidak mempunyai hak milik. Oleh sebab itu saya memikirkan adalah wajar pihak kerajaan melalui Jabatan Kemajuan Orang Asli mewujudkan satu tabung perumahan sebagaimana yang kerajaan laksanakan di kalangan peneroka-peneroka Felda bagi membolehkan masyarakat orang asli mendapat pinjaman yang lebih mudah, kerana hari ini telah ada di kalangan masyarakat orang asli yang mempunyai kemampuan untuk membayar balik rumah. Terima kasih. Tan Sri Yang Dipertua, bagi saya mungkin tak ada soalan, cuma cadangan daripada Yang Berhormat Datuk Senator, dan cadangan itu saya agak boleh dikatakan cadangan yang baik, dan kementerian ambil maklum, dan sekiranya mungkin kita buat konsultasi dan sekiranya dapat dilaksanakan ataupun digubal satu dasar, mungkin di masa depan kerajaan boleh mengambil kira cadangan itu. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Yang Mohd. Itu tadi ialah wakil orang asli tu, Yang Mohd. Itu dah dia memang tahu masalah orang asli. Malam pun jawapan Yang Mohd tu betul lah tu. Tapi terima kasih Datuk kerana ucapan tahniah kepada saya tadi. Terima kasih. Seterusnya soal tambahan kedua. Ada siapa-siapa nak? Saya persilakan. Saya ingin tahu Tuan Syarif. Mengenai kos rumah yang dibina, yang dikatakan rumah selesa itu. Mengenai kos, dia begini, kita ada dua program bantuan rumah, PBR. Program bantuan rumah dia baik pulih, dan baik pulih ini
kos dia 11,000 untuk sebuah penerima. Dan kalau yang bina baru, RM45,000 untuk bina baru dalam PBR ni. Dan untuk RMR, Rumah Mesra Rakyat, yang perlu dibayar balik sebagai loan, tapi di subsidize ataupun banyak dibantu oleh kerajaan. Kos dia untuk siling, saya ingat dia dalam lingkungan RM65,000 value dia. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat. Saya persilakan pertanyaan yang ke-13 Yang Amat Puan Roslin. Terima kasih Tuan Dipertua. Soalan saya nombor 13. Terima kasih Tuan Dipertua. Terima kasih Yang Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada yang menanya soalan. Tuan Dipertua, untuk makluman yang ahli yang berhormat yang bertanya, pada suku tahun kedua tahun 2013 ini, Persatuan Pengusaha Bas Seluruh Malaysia ataupun PMBOA telah memohon untuk menaikkan tambang bas ekspres sebanyak 30% pada musim perayaan Aidilfitri tahun ini. Permohonan ini adalah menyerupai dengan permohonan yang telah dilakukan oleh pihak PMBOA pada tahun 2008, iaitu kali terakhir kadar tambang bas ekspres disemak dan dinaikkan. Pada ketika itu, kerajaan telah meluluskan permohonan PMBOA untuk menaikkan kadar tambang sebanyak 30% semasa musim perayaan, dan seterusnya kadar berkenaan telah dimuktamadkan sebagai harga tambang baru pada tahun 2009. Walau bagaimanapun, pada tahun ini, Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat ataupun SPAD telah meluluskan caj tambahan atau lebih dikenali sebagai surcharge sebanyak 10% sahaja bagi operasi bas hanya untuk musim perayaan Aidilfitri berbanding dengan kadar 30% yang dimohon oleh PMBOA. Untuk makluman ahli yang berhormat, surcharge musim perayaan sebanyak 10% ini telah lama diamalkan, iaitu sejak tahun 2008 untuk tambang bas beroperasi semasa musim perayaan. Keputusan ini dibuat setelah kerajaan meneliti dan mengambil kira keperluan pengendali bas ekspres bagi menampung kos operasi kerana ketidakseimbangan bilangan penumpang balik ke kampung yang ramai semasa musim perayaan dan penumpang yang balik ke perjalanan ke bandar pula berkurang. Maka inilah tujuannya untuk surcharge tersebut. Dengan surcharge 10% ini adalah diharapkan ia akan memberi insentif kepada pengusaha bas ekspres untuk menyediakan perkhidmatan bas yang mencukupi serta selamat dan selesa untuk digunakan dalam memenuhi permintaan semasa musim perayaan. Perjumpaan yang telah diadakan oleh SPAD dengan pihak PMBOA telah mendapat reaksi yang positif, di mana pengusaha bas ekspres rata-rata bersetuju dengan keputusan untuk mengenakan surcharge sebanyak 10% ini. Ingin dinyatakan di sini, walaupun ianya dibenarkan tidak melebihi 10% surcharge, tetapi kami dimaklumkan bahawa tidak semua pengusaha bas menaikkan harga bas dengan mengenakan surcharge sebanyak 10%. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Yang Amat. Kerana masa setakat itu sajalah soal lisan kita buat pagi ini. Aturan urusan mesyuarat dan usul-usul. Menyambung semula